Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah pengalaman seram daripada seorang penulis cerita-cerita seram ini yang bernama Juliana Finn. Beliau adalah seorang penulis cerita-cerita seram daripada Singapura. Okey. Tajuk yang akan diberi pada malam ini adalah mengenai pengalaman beliau semasa menetap di hotel apartmen di Melaka. Di sini ada dua cerita ya. Okey. Baiklah saudara, mari kita sama-sama mendengar kisah pengalaman beliau. Okey. Salam semua. Di sini saya ingin kongsi pengalaman semasa menetap di hotel apartmen di Melaka. Cerita yang pertama, saya pun tak ingat apa nama hotel apartmen tu, dah sebab kejadian mungkin sudah lebih 7 tahun yang lalu. Yang kena ganggu pun bukan saya tapi mak saya. Apartmen tu ada 2 bilik dengan bahagian dapur dan ruang tamu. Kami ramai. Parent saya, abang saya dengan family, anak-anak dan saya dengan anak saya yang sulung. Umur dia dalam 3 ke 4 tahun masa tu. Jadi abang saya, anak beranak, duduk satu bilik dan saya dengan anak saya duduk bilik depan. Parent saya tidur di ruang tamu masa tu sebab ada sofa dan mak saya selalu bawa bantal ekstra kalau kita pergi bercuti. Jadi tak menjadi masalah untuk mereka tidur di ruang tamu. Bilik saya duduk ni berdepan dengan pintu toilet. Maknanya toilet ni saya share dengan parent saya sebab bilik yang abang saya duduk tu dah ada toilet lagi satu di dalam bilik tu. Kedudukan dari pintu bilik saya ni boleh nampak ruang tamu. Jadi kalau saya bangun nak pergi toilet, mak saya boleh perasan lah. Lagipun mak ni light sleeper. Kejadian tu berlaku di malam hari. Kami semua dah keletihan sebab petang tu dah seronok layankan anak dengan anak-anak buah main swimming pool. Semua dah siap mandi, dah makan malam, nak masuk tidur je lah. Memang tak ingat apa dah. Letak kepala je terus hilang di buai mimpi. Pintu bilik saya tak tutup. Cuma rapatkan supaya dapatlah sedikit cahaya dari ruang tamu. Seingat saya, memang saya tak ada bangun pergi toilet pada waktu tu lah. Esok paginya bila saya bangun nak pergi toilet tu, mak ceritakan kisah semalam. Kan saya dah tidur dalam bilik, tak ada keluar pun. Mak perasan macam saya bangun pergi toilet. Kebetulan tu mak pula terpanggil panggilan alam. Ingat nak pergi toilet. Jadi sebab dah isyak pergi toilet, mak tunggulah kejap nak tunggu saya keluar. Memang dengar macam ada orang di toilet tu. Tapi kenapa macam dah lama sangat tak keluar-keluar anak aku ni? Dalam 5 minit macam tu lah. Mak pun bangun tunggu luar. Mak pun bangun tunggu kat luar toilet. Niat dia nak panggil saya yang masih dalam toilet ni tak keluar-keluar lagi. Ji? Oh Ji, mak nak masuk toilet ni. Hang dah ke belum? Panggil punya panggil, tapi saya yang dekat dalam tu memang tak sahut pun. Bila mak panggil, terus tak bunyi apa dah dalam toilet tu. Terus senyap. Tergerak hati, mak jenguk bilik depan. Terperanjat mak saya. Sebab mak nampak saya ada atas katil, lena di buai mimpi. Tak ingat apa dah. Cepat-cepat mak masuk toilet, melepasi hajatnya. Tu yang esok baru tahu cerita. Mak saya ni, dia senang nampak atau akan merasa kalau ada benda tak kena. Kisah yang kedua pula. Yang ni pun hotel apartmen di daerah Melaka juga. Tapi hotel yang lain lah, bukan sama tempat seperti cerita di atas. Sama juga ada 2 bilik dan dapur serta ruang tamu. Kali ni, kami ramai juga. Parent saya, abang saya nombor 2, anak beranak dengan anak saya, suami dan anak sulung. Masa tu saya baru anak seorang, anak nombor 2 belum ada lagi. Pintu bilik bertentangan antara satu sama lain. Saya 3 beranak duduk satu bilik. Kakak ipar saya dengan 2 orang anak duduk dalam bilik. Biasalah parent saya cop ruang tamu bertemankan abang saya.
Masa kami baru nak masuk apartmen tu, dah buka pintu depan. Semacam ada yang tak kena. Terasa sangat lain lah. Macam orang dah lama tak duduk. Saya pula masa tu kepala kena migraine. Nak tak nak, saya masuk bilik, masuk toilet bersihkan diri. Saya ambil bilik yang ada toilet lah. Dah selepas mandi, siap buat susu untuk anak dan saya pun telan Panadol dan terus baring. Nak take a nap sekejap lah. Dalam bilik tu pun actually saya rasa lain macam juga. Tapi saya memang tak nampak apa-apa lah. Suami saya pun ada rasa lain macam, seperti diperhati. Kami duduk pun rasa macam tak tenang. Mak saya ada terkena gangguan. Kalau tak silap saya, masa malam bila semua orang dah berehat, mak dengar macam suara saya memanggil dia. Mak, Mak. Lebih kurang macam itulah. Padahal saya dah masuk berehat lebih awal. Esok pagi bila semua dah bangun, siap-siap nak pergi breakfast, mak tanya, "Semalam hang ada panggil aku ke?" Saya cakap, "Tak adalah mak. Kan Ji masuk tidur awal semalam." Terus mak senyapkan diri. Nasib baik tak ada gangguan yang teruk. Sekian. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada Mat P. Anda kenal dengan Mat P dah popular dah sekarang Mat P. Mat P, jangan lupa belanja aku minum. Teh tarik pun jadilah Mat P. Okey, kisah yang kedua ini adalah mengenai asrama di tepi bukit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan pada semua ahli grup. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sama-sama kita memeriahkan grup ini, mengeratkan silaturahim dan berkongsi pengalaman, pendapat dan juga ilmu pengetahuan yang kita ada. Semoga ia bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga insan terdekat, serta menjadi hiburan bagi mengisi masa yang terluang. InsyaAllah masih diberi nikmat kesihatan untuk berkongsi cerita pengalaman aku sendiri tentang kisah-kisah seram yang mana terpulang pada rakan sendiri untuk menilai dan tak dinafikan. Banyak cerita yang menarik dan seram yang dikongsikan oleh rakan-rakan yang begitu menarik hati aku. Syabas bete. Cakap Hindustan ni Mat P. Baiklah, kali ini aku ingin berkongsi pengalaman aku semasa aku berkursus di sebuah tempat di pantai timur Semenanjung selama 3 bulan. Kalau tak silap akulah, pada tahun 2016. Lokasi aku berkursus ni nun jauh di pedalaman kampung dan lebih tepat lagi, sudahlah pedalaman, dok ujung kampung pula tu. Ujung sud-sud orang Kelantan kata. Tempat jin bertendang. Memang pun. Tapi pada mata kasarnya, actually tempat aku berkursus ni memang tenang lah. Dengan apa yang aku nak cakap, payah pula nak sebut. Panorama, pemandangan sekeliling dihiasi dengan kehijauan alam dan kebetulan terletak di pinggir bukit. Bila pagi, dengan berkabusnya penuh kedinginan dan ketenangan, ditemani pula dengan kicauan burung, menambahkan lagi suasana semula jadi tempat tu. Kalau keluar kawasan kursus tu sikit, ada air terjun dan juga empangan. Cantik weh. Air kehijauan luas, saujana mata memandang. Maklumlah, empangan hidro. Sempatlah juga beberapa kali aku mengail kat situ. Ikan tak payah cakap lah, memang lubuk dia. Memang indah tempat tu. Okey, done. Sesampainya aku dekat sana, lapor diri, berjalan seperti biasa, berjalan dengan lancar lah. Kami ditempatkan di hostel 2 orang sebilik. Agak selesa bagi aku. Suka sangatlah dapat 2 orang sebilik. Tak ramai. Aku tak suka ramai-ramai. Bising, kacau aku nak tidur. Aduh. Roommate aku ni orang dekat-dekat situ je lah sebenarnya. Tapi agak serba salah juga kalau nak berulang alik. Kalau aku dah memang jauh lah, beratus kilometer bahang. Jadi
kami di sini dibenarkan untuk pulang pada setiap petang Khamis, sebab Jumaat dan Sabtu kami cuti. Masa tu mana ada COVID-19, jadi pada siapa-siapa yang nak balik tu boleh balik, dan siapa yang stay boleh stay. Tapi kena lapor pada pihak hostel lah, sebab nak sediakan makanan. Sebenarnya kat sana kami disediakan makan minum percuma, bahkan semua percuma. Sampai pakaian pun percuma. Aduhai. Untung kau Mat Pi. Jadi nak bagi tahu kat sini, majoriti balik dalam ratus-ratus, tinggal tak sampai 20 orang lah. Tu pun cecah blok-blok lain lah. Macam aku pun, roommate aku confirm balik punya. Tinggallah aku seorang diri, yang tinggal rata-rata orang-orang jauh macam KL dan Sabah. Jadi di cuti hujung minggu pertama aku kat situ, aku mula diuji dan diganggu. Tengah-tengah mata mengantuk nak tidur, dikala aku sendirian tanpa berteman, aku dikejutkan bunyi pang berdentum. Aduh, anjat boy, kata si Mat Pi. Aku pun bingkas bangun. Teka apa? Pintu almari rakan bilik aku tu terbuka dengan sendiri. Sebelum tu aku dah tengok dah. Dia selak elok pakai dah pakai dawai ikat elok dah. Tapi dia tak berhenti kat situ, okey? Pintu almari tu tertutup balik rapat. Aku pun rasa cuak lah. Toleh kiri, toleh kanan, dibagi sekali lagi pintu tu terbuka lagi dengan kuat. Prang. Lepas tu tertutup balik. Dia buat bergegar pula dah. Bayangkan, almari duk bergegar, dong deng. Aku tengok jam masa tu lebih kurang 12:30 malam. Aku kata, tak boleh jadi ni. Aku keluar bilik. Alah, kat luar sunyi, sepi pula. Aku tak tahu bilik mana yang berpenghuni. Yang tak balik, damn, katanya. Aku masuk bilik semula. Apa nak jadi, jadilah. Aku baring atas katil sambil menatap almari itu. Sampailah aku tertidur dan bangun di kala dini hari. Malam-malam seterusnya dah okey dah, tak buat hal dah almari tu. Di minggu yang kedua, yang keseterusnya, hujung minggu juga, kebiasaan kami yang tak balik suka sangat main pingpong. Akulah buat kepala sebab aku agak handal dari yang lain. Tempat main pingpong ni agak jauh dari hostel. Kena jalan melintasi padang yang luas, 500 meter lebih kurang lah. Memang kat situ tak ada orang kalau bukan waktu kerja. Kosong tempat tu, sunyi sepi. Hanya dengar suara kami dan lantunan bola pingpong saja. Pada satu petang Jumaat tu, kami main pingpong lagi. Kami berlima. Kali ni aku kalah. Padan muka kau. Kalah dengan member aku dari Pahang. Aku tak puas hati lah. Malam tu aku tak boleh tidur. Aku pergi bilik member Pahang aku tu. Woi, jom repeat. Aku tak puas hati. Kalah petang tadi. Dia kata okey, ajak member lain. Tak mau. Jadi kami berdua lah yang pergi. Masa tu jam dah 10 malam. Leka kami bermain, tuk tak, main bola pingpong tu melantun. Masa tu aku menghadap dengan tingkap. Tiba-tiba lalu satu lembaga putih ikut luar tingkap tu. Laju tak laju, slow tak slow. Mat Pi, jubah putih, rambut panjang. Tapi yang aku nampak tu, macam mana nak cakap dia bukan macam kita tengok manusia. Macam tengok cahaya putih pudar macam tu. Gap, sentap jantung aku. Terkejut bahang, kata Mat Pi. Tapi nak abang, aku lagi suka pingpong ni. Kalau hatiku berkata, perasaan aku je tu kot. Aku diam je lah, tak bagi tahu member aku. Tapi aku perasan dia macam dah tak nak main. Dok kejap benda tu lalu pula. Kali ni aku lari lintang pukang. Tak tunggu dah, member aku pun lari. Tak sempat aku cakap, dia tanya dulu, ada benda tadi kan? Sebab dia rasa walau tak nampak, tu last kami main pingpong waktu malam lah. Ada banyak lagi kejadian kat situ.
yang tak secara langsung aku hadap. Macam bilik terbakar tanpa tahu apa punca. Cuma aku syak tu kerja berbola api yang terbang-terbang tu. Sebab aku pernah nampak bola api tu berdekatan bilik yang terbakar tu. Tapi aku tak pasti sangat nak cerita lebih-lebih. Okey guys, setakat ni dulu. Sorry lah kalau tak syok, tak best ke, tak seram ke. Aku just share pengalaman aku yang pada aku agak seram lah. Sebab terjadi depan mata aku sendiri. Tapi kalau fikir-fikir macam kelakar pula. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Sama-sama kita hentikan rantaian COVID-19. Sekian.